Beep, 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 beep. Siapa Makcik Kia? Siapa Makcik Kia? Akulah Makcik Kia. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Hari ni nak share pasal penangguhan bayaran pinjaman tu. Sebab ramai sangat yang tanya. Sebelum aku nak share benda tu, ni nak cerita sikit pasal yang bantuan untuk e-hailing tu 500 tu. Kau bayangkan daripada masa PM tengah umum tu, PM baru je umum PM tengah umum tu, dia baru je umum untuk bantuan e-hailing tu. Terus ada WhatsApp aku, macam mana nak dapat, seramai-ramai orang sampailah ke hari ni. Secara logiknya, PM umum tu, benda tu hari Jumaat kan, Jumaat petang macam tu kan. Lepas tu ya, Jumaat petang mana sempat nak buat kerja, betul. So benda Sabtu Ahad cuti, mestilah membawa ke hari Isnin. So mungkin Isnin lah kot baru nak tahu macam mana. Tapi itulah, apa orang kata, janganlah kata isi benda-benda palsu ni. Dok dah ada hantar link lah nak bantuan tu, kena isi borang ni lah, kena isi borang tu. Jangan belum tak pasti, janganlah. Sebab dah aku tengok banyak pula orang dok ni, ada yang kata part time dia dapat, ada yang kata full time dia dapat bantuan tu, part time tak dapat. Aku tak pasti. Semua benda ni aku pun tak tahu, tak pasti macam mana kerajaan akan ulurkan bantuan ni. Ada yang kata ikut EVP. Aku pun tak tahu, seriously aku pun tak tahu macam mana bantuan tu akan disalurkan. Apa-apa pun kita tunggu je. Janganlah nak dengar spekulasi lah apa bagai tu. Nanti dululah itu. Yang tu kita pening nantilah. Yang tu pun aku pun tak boleh nak menjawab. So kita selesaikan benda ni satu-satu. Ni pasal yang penangguhan bayaran pinjaman tu. Soalan lazim mengenai langkah-langkah untuk membantu individu PKS. PKS ni peniaga kecil sederhana dan syarikat korporat yang terjejas oleh wabak COVID-19. Benda ni aku dapat dekat website Bank Negara Malaysia. Right? Siapa nak baca boleh baca sendiri. Ada banyak soalan dia ni. Banyak soalan. Ada 25 soalan. Kita baca satu-satu. Siapa yang malas nak baca, aku tolong bacakan. Penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan untuk individu dan PKS dan syarikat korporat. Pakej penangguhan. Soalan dia yang pertama. Apakah penangguhan pembayaran balik atau pembiayaan? Tawaran ini merupakan penangguhan atau penggantungan sementara obligasi pembayaran balik pinjaman. Pinjaman pokok dan faedah untuk jangka masa yang terhad. Dalam tempoh ini, pelanggan yang mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang memenuhi syarat-syarat tidak perlu membuat apa-apa bayaran balik dan bayaran lewat atau penalti tidak akan dikenakan. Faedah atau keuntungan akan terus terakru, yakni diambil kira ke atas bayaran balik pinjaman atau pembiayaan yang ditangguhkan, dan peminjam atau pelanggan perlu menunaikan pembayaran balik yang tertangguh pada masa akan datang. Pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan. Kalau kat sini yang kita faham, tempoh dia 6 bulan lah. Dia akan freeze sekejap. Sementara 6 bulan ni apa-apa semua dia tak kira. So lepas 6 bulan baru kita sambung balik. Nombor 2, apakah objektif pakej ini? Tujuan pakej ini adalah untuk memberikan bantuan kepada individu dan perniagaan yang menghadapi kekangan kewangan sementara akibat wabak COVID-19. Kami berharap pakej ini dapat membantu individu dan perniagaan yang menghadapi masalah kewangan untuk menghadapi cabaran dalam tempoh ini. Pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan. Ni sama juga macam poin nombor 1 tadi. Ni nombor 3. Peminjam mana yang layak mendapatkan penangguhan itu? Bagi individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS, penangguhan dalam pinjaman konvensional atau obligasi pembayaran balik pembiayaan Islam kecuali kad kredit.
yang akan dilaksanakan secara automatik oleh bank dan institusi kewangan pembangunan IKP jika pinjaman atau pembiayaan memenuhi kriteria berikut. Okey, dah ada kriteria dia. Okey. Tidak tertunggak melebihi 90 hari pada 1 April 2020. Okey, dan dalam denominasi ringgit Malaysia, dalam duit ringgit Malaysia lah. Okay. Sementara itu, peminjam korporat atau pelanggan boleh memohon moratorium pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan daripada bank masing-masing. Okay, yang korporat je kena, macam aku cakap tu lagi lah. Okay, yang korporat je kena apply. Yang macam kita ni, individu atau perniagaan kecil sederhana, tak payah automatik. Okay, yang ni tertunggak tidak melebihi 90 hari. Okay, ni aku nak explain. Okay. Kata yang ni untuk 2020 punya lah. Okey, kata bulan 1 itu hari korang tak bayar. Kan? Korang tak bayar. Dan bulan 2 korang bayar. Tapi bulan 2 tu korang bayar untuk bulan 2 saja, bukan bulan 2 dan bulan 1. So korang bayar untuk bulan 2 je. Okey? Dan bulan 3 korang tak bayar balik. Kan? So kat situ kini sampai 1 April 2020 tu korang ada penangguhan 60 hari. So yang tu korang masih layak lah. Okay, so senang cerita, jangan ada penangguhan sampai 90 hari. Ada sampai 90 hari memang tak layak lah. Kalau kereta pun dah lebih 3 bulan dah kena ada warning nak tarik kereta berbagai kan. So mana yang lebih 90 hari tak dapat lah. Okay. Bolehkah saya meminta untuk melanjutkan tempoh penangguhan sehingga melebihi 6 bulan. Penangguhan ini hanya selama 6 bulan. Sila hubungi bank anda jika anda memerlukan tempoh penangguhan yang lebih lama. Okey, kalau kata nak lama lagi, yang tu kena apply lah. Okey. Sekiranya saya memilih untuk menangguhkan bayaran balik atau pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan, adakah rekod sikris saya akan terjejas teruk? Ni bagus juga soalan ni. Okey, jawapan dia tidak. Walau bagaimanapun, faedah atau keuntungan akan terus terakru, yakni diambil kira ke atas pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan yang ditangguhkan, dan peminjam atau pelanggan perlu menunaikan pembayaran balik yang tertangguh pada masa akan datang. Okay, so dia punya interest akan terus kira jugalah walaupun kita tak bayar. Okay, macam tu pula, mesti pusing je lah, bank mana dia nak rugi. Okay, nombor 6. Perlukah saya memohon? Okey, jawapan dia tidak. Semua pinjaman atau pembiayaan individu dan PKS tidak termasuk kad kredit yang memenuhi kriteria akan secara automatik layak untuk ditangguhkan. Okey. Macam ulang-ulang balik benda yang sama je. Okey, 7. Pinjaman saya telah gagal dibayar balik. Bolehkah saya memohon? Adakah pinjaman di bawah program penjadualan semula dan penstrukturan semula R&R layak untuk pakej penangguhan? Okey, jawapan dia, akaun pinjaman atau pembiayaan yang sudah melebihi tunggakan 90 hari, okey, dah lebih 3 bulan, tidak layak untuk ditangguhkan. Peminjam atau pelanggan dinasihati supaya menghubungi bank mereka untuk mendapatkan bantuan. Mana yang dah lebih tu, lebih 90 hari, elok call bank masing-masing. Okey. Pinjaman atau pembiayaan di bawah program R&R juga tidak layak. Juga layak. Oh, okey, sorry. Pinjaman atau pembiayaan di bawah program R&R juga layak mendapatkan penangguhan tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan. Okey, kata korang ada loan yang jenis penjadualan semula, okey, reschedule. Okey, dia kata layak. Layak. Okey, tapi tengok bank lah. Kalau kata bank tu nak bagi, mungkin contoh mungkin bank A tak bagi tapi bank B bagi. Tengok yang ni kena contact bank masing-masing lah, mana yang ada penjadualan semula di schedule. Okey. 8. Bagaimanakah pakej penangguhan ini berbeza dari moratorium pinjaman atau pembiayaan lain yang diumumkan oleh bank baru-baru ini? Okey, jawapan dia, bank-bank dan institusi kewangan pembangunan AKP bersikap proaktif dalam usaha memenuhi keperluan peminjam atau pelanggan mereka dengan menawarkan pelbagai pakej penjadualan semula dan penstrukturan semula bagi membantu peminjam atau pelanggan yang terjejas. Inisiatif seumpama ini sangat dialu-alukan dan sangat digalakkan pada masa-masa yang mencabar ini.
Peminjam atau pelanggan yang menerima bantuan daripada bank dan IKP untuk menjadualkan semula dan menyusun semula pinjaman atau pembiayaan mereka boleh memilih untuk tidak menyertai pengaturan tersebut jika mereka ingin berbuat demikian. Okey, bank dah offer, tapi kalau kata korang tak nak pun, korang boleh juga kalau korang rasa boleh bayar lagi ni, boleh bayar ni. So korang boleh, macam biasa kalau korang tak nak, sebab benda automatik. So kalau kata korang tak nak, korang kena contact bank korang masing-masing, kata yang korang tak nak yang penangguhan tu. So kata korang nak bayar je. Okey. 9. Bank manakah yang menawarkan pakej penangguhan ini? Okey, semua bank berlesen, bank Islam berlesen dan institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan IKP yang dikawal oleh BNM akan menawarkan pakej penangguhan ini. Peminjam atau pelanggan yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memanfaatkan kelonggaran ini secara automatik. Tu aku cakap tu lagi. Semua bank je dan kerajaan punya institusi yang bagi loan, Aeon Credit aku tak pasti. Tu cakap Aeon Credit, yang tu korang kena berhubung dengan Aeon Credit. Okey? 10. Bagaimanakah saya boleh tahu jika bank saya telah mendaftarkan pinjaman saya ke dalam pakej penangguhan? Bagaimana saya boleh tahu bahawa saya layak? Okey, institusi pembankan akan memberikan maklumat yang secukupnya kepada individu dan peminjam atau pelanggan PKS bahawa pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan mereka akan ditangguhkan di bawah skim ini. Maklumat sedemikian boleh disampaikan melalui nasihat umum yang dikeluarkan kepada peminjam atau pelanggan menerusi saluran yang sesuai dan atau diterbitkan dalam laman sesawang institusi perbankan. Ya Allah, aku sebut asid. Okey, macam mana kau nak tahu korang layak? Kau boleh tengok website bank masing-masing kan, ataupun kalau tak sure boleh call lah kot bank masing-masing, senang. Okey. Okey, 11. Saya ingin meneruskan pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan saya. Bagaimanakah saya boleh memilih untuk tidak menyertai pakej penangguhan automatik ini? Ini pun sama macam tadi. Okey, anda perlu menghubungi bank anda jika anda ingin memilih untuk tidak menyertai pakej penangguhan automatik ini atau ingin terus membuat pembayaran anda sepenuhnya dan tepat pada masanya. Tu cakap kalau korang tak nak yang pakej penangguhan ni, roger korang punya bank. Sebab tak nak ni sebab kalau korang rasa korang boleh bayar. Macam ulang-ulang balik je point dia ni. Okey. 12. Saya bekerja dalam sektor pelancongan dan telah terjejas teruk akibat peristiwa baru-baru ini. Saya telah berusaha payah memenuhi pembayaran gadai janji bulanan saya sejak Januari dan simpanan saya tidak lama lagi akan habis. Adakah saya layak mendapatkan pakej penangguhan? Okey. Jawapan dia ya, dengan syarat pinjaman atau pembiayaan anda tidak tertunggak selama lebih 90 hari pada 1 April. Tu aku cakap tadi. Bulan 1 korang bayar, bulan 2 tak bayar, dan bulan 3 pun tak bayar lagi. So korang ada tangguh lebih kurang 60 hari. So tak 90 hari lagi. So korang layak lah. Ya. 13. Saya menjalankan perniagaan kecil yang telah terjejas teruk akibat COVID-19. Jika perniagaan akan terus terjejas, saya tidak akan mampu membayar pinjaman kereta dan pinjaman peribadi saya tidak lama lagi. Adakah saya layak untuk pakej penangguhan? Okey, ni pun sama juga. Ya, dengan syarat okey, korang punya tu tak tertunggak lebih daripada 90 hari, korang layak. Ya, 14. Adakah saya akan dikenakan faedah tambahan atas jumlah bayaran balik yang ditangguhkan selama tempoh 6 bulan tersebut? Ni penting juga ni. Dah tangguh-tangguh kan. Okey, bagi pinjaman konvensional, faedah akan terus dikenakan. Alamak, nampak? Walaupun ada tangguh 6 bulan, bagi pinjaman konvensional, faedah akan terus dikenakan atas baki tertunggak yang merangkumi pinjaman pokok dan faedah iaitu terkompaun semasa tempoh moratorium. Maksudnya, walaupun tangguh 6 bulan, interest untuk 6 bulan tu still jalan. Kena bayar juga. Okey. Itu untuk konvensional. Untuk bank Islam, untuk pinjaman yang Islamik punya kan. Contoh macam bank Islamik ke, CIMB Islamik ke, bank Islam bank Islam mestilah. Okey, pembiayaan Islam. Keuntungan akan terus terakru pada jumlah pokok yang belum dijelaskan, namun begitu keuntungan tersebut tidak dikompaun selaras dengan prinsip syariah. Okey, selamat sikit. Kalau ada yang buat pinjam loan Islamik, selamat sikit. Dia tak ada kira dia punya tu. Okey, kalau aku salah pasal benda ni, tolong komen kat bawah, tolong tegur sikit. Okey,
Walau bagaimanapun, bank-bank tidak dibenarkan mengenakan bayaran penalti lewat atas jumlah tertunda. Itu bank tak boleh nak buat. Bank tak boleh nak charge. Okey, dalam erti kata lain, bayaran balik pinjaman atau pembiayaan hanya tertangguh selama 6 bulan. Right? So kat sini, kalau ikut apa yang aku faham, yang konvensional punya loan, dia punya interest akan terus jalan untuk tempoh 6 bulan tu. Okey, tapi untuk Islamic tak jalan. Kan? Okey. Itu ikut apa yang aku faham lah. Alright. So yang tu mana-mana tu nak confirm kena Roger balik bank masing-masing lah. Okay, 15. Apakah yang akan terjadi kepada pembayaran balik pinjaman saya selepas tempoh pakej penangguhan? Okey, bagaimanakah pakej penangguhan ini mempengaruhi mempengaruhi pembayaran faedah yang dikenakan ke atas saya selepas tempoh 6 bulan? Adakah berlaku peningkatan dalam bayaran bulanan atau tempoh menjadi lebih lama? Nampak? Bagus juga soalan ni. Okey. Jawapan dia, faedah atau keuntungan akan terus terakru, yakni diambil kira macam aku cakap tadi ke atas bayaran balik pinjaman atau pembiayaan yang ditangguhkan. Hal ini bermakna jumlah bayaran balik akan terkumpul semasa tempoh penangguhan pembayaran balik akan ditambah kepada jumlah pembiayaan atau Hal ini bermakna jumlah bayaran balik akan terkumpul semasa tempoh penangguhan pembayaran balik akan ditambah kepada jumlah pinjaman atau pembiayaan terkumpul. Okey, peminjam atau pelanggan dinasihati supaya menghubungi institusi perbankan mereka bagi membincangkan pelan pembayaran balik yang sesuai untuk membayar balik pinjaman pokok dan faedah terakru semasa semasa tempoh penangguhan. Ini mungkin termasuk jumlah ansuran berikutnya yang lebih tinggi atau lanjutan tempoh pinjaman atau pembiayaan. Okey, so kat sini yang ni pun bank negara macam ada grey area sikit. Okey, di mana sama ada bila dah lepas 6 bulan tu kita punya installment jadi lagi tinggi, okey, ataupun kita punya loan jadi tambah lagi lama lah. So kalau kata nak mudah, elok tambah lagi 6 bulan lah. Kan? Kalau dia kata dia terus naik, aku rasa mampu ramai orang tak boleh nak bayar, aku rasa lah. Ya. Adakah pakej penangguhan ini dikenakan kepada pinjaman yang baru diluluskan atau dikeluarkan? Okey, pakej penangguhan terpakai kepada semua pinjaman atau pembiayaan yang belum dijelaskan setakat 1 April 2020. Okey, kini loan yang masih berjalan lah. Okay, kalau loan tu dah nak habis dah, bayar je lah kot, bagi habis. Tapi yang ni dia tak kata pakej penangguhan ni, dia kata loan tu, yang tu hari kata loan tu kena 90 hari baru layak. Okey, tak apa. Kita cari kokot ada kan. Okey. Adakah pinjaman saya melalui pembekal kredit bukan bank lain layak untuk mendapatkan pakej penangguhan ini? Okey, tidak. Pakej penangguhan ini hanya terpakai kepada pinjaman atau pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, iaitu bank dan institusi kewangan pembangunan. Tu cakap, yang kredit tu kau kena tanya balik dia orang macam mana. Okey. Sekiranya syarikat memilih pakej penangguhan pembayaran pinjaman atau pembiayaan, adakah syarikat tersebut masih boleh mendapatkan pembiayaan baru daripada bank? Okey, ya, keputusan kredit institusi kewangan adalah tertakluk kepada dasar dan penilaian kredit dalaman masing-masing. Okey, ni nak lepas ni kalau kata nak apply loan lepas 6 bulan ni, so yang 6 bulan punya ni dia tak kira lah. Okey. Alhamdulillah. Okey, sebagai sebuah syarikat, apakah kriteria yang perlu ada bagi memilih untuk menyertai pakej ini? Okey, tidak. Seperti peminjam atau pelanggan individu dan PKS, peminjam atau pelanggan dalam kalangan syarikat korporat perlu merujuk bank masing-masing untuk penangguhan serta penjadualan semula dan penstrukturan semula pinjaman atau pembiayaan mereka. Di samping itu, pinjaman atau pembiayaan ini mesti memenuhi kriteria berikut: tidak tertunggak lebih 90 hari macam tadi, sama juga pada 1 April 2020 dalam denominasi ringgit Malaysia. Okey, loan tu dalam
ringgit Malaysia lah. Kalau kata pakai yang mana, yalah bank-bank besar ni kau pakai dalam dolar punya ke apa, tak layak lah. Okay, saya mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang dipotong secara automatik daripada gaji saya. Adakah saya layak memohon tawaran penangguhan ini? Okay, jawapan dia ya. Sila beritahu syarikat anda untuk menghentikan potongan gaji anda. Jika mahu pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan anda ditangguhkan, anda juga perlu menghubungi bank anda untuk memberitahu mereka tentang hal ini. So yang ni banyak kerja sikit lah. Yang mana buat potong, memang potong benda gaji. Aku rasa kerja government kot, kerja swasta jarang buat. Yang kerja government banyak kerja lah nak buat. Nak kena isi borang ni, lepas tu nak kena pergi bank pula. Allah. Tapi macam mana kalau kata nak buat, kenalah. Okay, kalau swasta pun mana yang buat potong tu kan, automatik potong benda gaji, tu pun banyak kerja sikit lah. Nak kena roger company dan nak kena pergi dekat bank pula. Sebab ada benda automatik kan. So yang tu kena pergi isi borang apa bagai. Banyak kerja sikit. Okey, 21. Adakah bank akan memberhentikan keperluan pembayaran balik secara automatik jika saya tidak menjawab pemberitahuan mereka? Ya. Okey, tu 21. Tu ya, jawapan paling pendek sekali setakat ni. Okey. Penukaran, okey, ni yang untuk mereka yang pakai kad kredit. Penukaran baki kad kredit ke dalam pinjaman bertempoh 3 tahun. Package penukaran. Okey. Saya mempunyai 2 kad kredit dengan jumlah yang besar dan saya diberhentikan kerja pada bulan Januari. Saya tidak dapat memenuhi obligasi bulanan kad kredit saya sejak Januari dan saya sangat risau tentang akibatnya. Adakah saya layak untuk menukar baki tertunggak ini kepada pinjaman bertempoh? Bagaimanakah keadaan ini boleh dilaksanakan? Adakah saya perlu menghubungi bank saya untuk membuat permohonan? Okey. Jawapan dia, jika anda tidak dapat memenuhi pembayaran bulanan minimum kad kredit anda selama 3 bulan terakhir berturut-turut, pengeluar kad anda akan menukarkan baki tertunggak kepada pinjaman bertempoh yang tidak lebih 3 tahun dengan faedah efektif tidak lebih daripada pembiayaan 13% setahun. Okey. Tapi kena juga bayar. Ya. Yang kad kredit ni, masalah kad kredit ni. Okey, 23. Saya dengar kini bank-bank akan menyediakan penukaran baki kad kredit secara automatik kepada pinjaman bertempoh, tetapi saya mempunyai gaji bulanan kira-kira 5,500. Adakah saya layak mendapatkan pakej penukaran ini daripada bank? Bank akan menukarkan baki kad kredit terkumpul pemegang kad yang tidak dapat memenuhi pembayaran bulanan minimum berturut-turut selama 3 bulan terakhir tanpa mengira tahap pendapatan pemegang kad. Dia tak kira kau kata kau gaji kau 10,000 pun, tapi kalau 3 bulan turut kau tak boleh nak bayar, dia akan terus automatik. Okey. Jadi tu loan untuk 3 tahun tu. Okey, bolehkah pemegang kad kredit yang telah menukar baki kad mereka ke dalam pinjaman bertempoh terus memohon untuk mendapatkan 6 bulan pakej penangguhan atau pinjaman atau pembiayaan? Ya, mereka boleh berbuat demikian. Pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan. Okey, dah tukar kad tu kepada loan. So loan tu boleh ditangguh untuk tempoh 6 bulan. Bagus juga tu yang dia buat jadi jenis tu. Okey lah tu. Okey lah, dah boleh tak ada apa lah. Okey, 25 last. Jika baki kad kredit saya ditukar kepada pinjaman bertempoh, adakah saya masih boleh menggunakan kad kredit saya? Okey, ya, anda boleh terus menggunakan kad kredit sehingga had kredit yang masih ada setelah mengambil kira baki yang diubah menjadi pinjaman atau pembiayaan bertempoh. Baki tertunggak yang ditukar kepada pinjaman atau pembiayaan bertempoh dianggap sebagai sebahagian daripada had kad kredit. Di samping itu, bayaran ansuran pinjaman atau pembiayaan bulanan akan menjadi sebahagian daripada jumlah pembayaran bulanan minimum kad kredit tersebut. Okey. So kat sini yang yang ni nombor 16 ni. Okey. Sebab yang tak silap aku yang dalam video yang akak CIMB tu cakap, dia kata loan tu kena lebih 90 hari baru dapat, tapi yang ni bank negara cakap ni pula. Okey, adakah pakej penangguhan ni layak untuk orang yang baru tu? Dia kata pakej penangguhan ni terpakai kepada semua pinjaman yang belum diselesaikan. So maksudnya loan tu kalau korang katalah baru je bulan 3 approve,
kan, baru dapat kereta ke rumah ke. Maksudnya bulan 4 ni kau tak payah bayar untuk tempoh 6 bulan kot, kan. So yang ni sama juga, yang ni kau kena roger juga bank masing-masing macam mana untuk loan baru ni. Okay, kalau kata kat sini ikut bank negara punya tak payah. Alright. Betul kata kat sini, nota sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang inisiatif ini, sila hubungi bank anda terlebih dahulu. Okay, call bank masing-masing. Jika anda masih memerlukan maklumat lanjut tentang perkara ini, anda boleh lawati laman sesawang kami di www.bnm.gov.my. Okay, atau hubungi telelink di bawah. Okay, 13885465 Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Okay, so ni lah. Korang boleh baca, korang boleh pergi dekat website Bank Negara Malaysia. Aku ada letak link kat bawah. Kalau rasa tak nak tengok link tu, pergi sendiri Bank Negara punya website, boleh carilah. Benda ni macam-macam ada. Okay, tu je nak share dengan korang. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.